Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa khabar murid-murid 6K? Kita mulakan pelajaran kita pada pagi ini dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Murid-murid, hari ini kita belajar tentang sejarah Nabi, iaitu sejarah Nabi Muhammad ketika saat-saat meninggal dunia, ketika saat-saat kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu manusia yang paling kita cinta di dalam hidup kita. Okey murid-murid, cuba lihat gambar yang ustaz gambar di belakang itu adalah gambar Masjid An-Nabawi ataupun Masjid Nabi. Masjid An-Nabawi terletak di kota Madinah. Masjid An-Nabawi masjid di dalam Masjid Nabawi ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kubur. Makam ialah kubur. Yang kubah hijau tu, kubah warna hijau adalah di bawahnya ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid nak tahu bagaimana saat-saat kewafatan manusia yang dicintai Allah dan dicintai oleh umat Islam? Jom kita belajar. Kita buat latihan dalam modul dan kita rujuk di dalam buku teks. Jom belajar bersama Ustaz. Buka modul 7 PDPR subjek pendidikan Islam untuk kelas 6K muka surat 5. Okey murid-murid, hari ini kita akan belajar sirah. Apa itu sirah? Sirah ialah sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilih dan tulis jawapan yang betul. Sila rujuk buku teks muka surat 164 dan 165. Okey, Ustaz pesan sekali lagi ya. Tarikh modul kamu pada hari ini ialah 22 Oktober. Okey, mari lihat soalan. Ada ruang kosong, isi tempat kosong dengan perkataan yang ada di dalam petak ini. Okey. Sudah bersedia? Mari baca soalan bersama Ustaz. Nombor 1. Pada penghujung bulan bulan apa? Tahun ke-11 Hijrah, bulan apa? Zulqaidah atau Safar. Selepas menziarahi perkuburan, Nabi telah ditimpa sakit. Okey, selepas menziarahi perkuburan Baqi' Arafah. Pilih salah satu, tulis di sini. Apa itu Baqi'? Baqi' ialah kawasan perkuburan di Madinah yang berhampiran dengan Masjid Nabi di Madinah. Apa itu Arafah? Arafah ialah tempat orang melaksanakan ibadat wukuf ketika mengerjakan haji. Soalan yang kedua. Mari baca sama Ustaz. Nabi Muhammad ditimpa sakit. Sakit apa? Kepala, dada, dan
isi tempat kosong. Yang teruk dan apa? Pening, demam. Pilih salah satu, tulis di sini. Soalan yang ketiga. Nabi Muhammad, Nabi meminta izin daripada para baginda. Para apa? Sahabat, para sahabat, para isteri. Yang mana salah satu? Sahabat ataupun isteri. Nabi meminta izin daripada para baginda untuk berada di rumah siapa? Setelah sakit semakin tenat, di rumah siapa? Aisyah binti Abu Bakar ataupun Fatimah binti Ali? Isi tempat kosong, pilih salah satu. Soalan yang keempat. Baginda memberi ucapan di khalayak ramai dan membayangkan baginda akan wafat. Wafat maksudnya meninggal dunia. Dan meminta para sahabat daripada golongan apa? Quraisy atau Muhajirin agar berbuat apa? Baik, memerangi dengan orang-orang Ansar. Okey, murid-murid, masih ingat lagi tentang Muhajirin dan Ansar? Muhajirin ialah orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Orang Ansar ialah orang yang tinggal di Madinah dan membantu orang Muhajirin bila sampai di Madinah. Buka muka surat 6. Muka surat 6. Tengok atas sekali. Okey, nombor 5. Mari baca bersama-sama soalan nombor 5. Walaupun baginda sakit, baginda tetap menunaikan solat isi di masjid. Nabi Muhammad tetap menunaikan solat apa di masjid? Berjemaah, bersendirian. Pilih dan tulis di sini. Apabila keadaan Nabi semakin lemah, baginda meminta. Isi, meminta siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab menjadi imam solat menggantikan baginda. Apabila Nabi Muhammad lemah kerana sakit, Nabi Muhammad meminta siapa? Dia meminta kepada sahabatnya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq atau Umar Al-Khattab? Isi. Soalan yang ke-6. Okey, soalan yang ke-6. Ketika para sahabat sedang menunaikan solat subuh berjemaah, baginda menyelak tirai pintu. Isi. Pintu rumah siapa? Rumah Fatimah atau rumah Aisyah? Pilih salah satu, letak di sini. Tulis di sini. Dan melihat ke arah para sahabatnya sambil tersenyum. Perbuatan Nabi disedari oleh orang ramai dan
mereka gembira kerana menyangka baginda sudah sihat dan akan apa? Memberi ceramah, menjadi imam. Pilih salah satu, isi di sini. Okey, murid-murid, soalan yang terakhir untuk hari ini. Sikit je soalan, 7 je. Okey. 7. Ketika hampir saat kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda berada di pangkuan isterinya Aisyah. Sejurus kemudian wafatlah baginda ketika berusia isi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nabi Muhammad wafat ketika berusia berapa tahun? 83 tahun atau 63 tahun? Pilih salah satu, isi di sini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada tarikh berapa? Tarikh kewafatan Nabi Muhammad 24 Jamadil Awal, 12 Rabiul Awal. Murid-murid, mari kita rujuk di dalam buku teks pendidikan Islam tahun 6, muka surat 163. Tajuknya ialah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu mengenai kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Murid-murid, cuba lihat gambar. Gambar apa? Ini adalah gambar Masjid An-Nabawi yang terletak di kota Madinah. Murid-murid, yang kubah hijau ini ialah bukan kubah masjid. Dia ialah kubah rumah Aisyah. Nabi Muhammad SAW sakit tenat di rumah Aisyah dan meninggal dunia di rumah Aisyah di sisi isterinya Aisyah. Jadi di tempat Nabi Muhammad meninggal dunia, di situlah dibuat kubur. Jadi kubah hijau ini ialah rumah Aisyah pada zaman dahulu dan ia merupakan kubur ataupun makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebenarnya makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kubur Nabi di sebelahan dengan Masjid Nabawi. Ini kubah Masjid Nabawi. Tetapi bila Masjid Nabawi telah dibesarkan, kita lihat seperti makam Nabi Muhammad ataupun kubur Nabi Muhammad di dalam Masjid An-Nabawi. Okey murid-murid, kita cari jawapan di dalam muka surat 164. Di dalam muka surat 164 ada lukisan gambaran yang terletak di dalam bawah kubah hijau, iaitu makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makam ialah kubur. Okey, sudah sedia, mari kita baca sama Ustaz. Nanti Ustaz tunjukkan jawapannya. Detik terakhir kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, bermaksud detik terakhir Nabi Muhammad meninggal dunia. 1. Pada bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melantik Usamah bin Zaid menjadi
pemimpin kepada angkatan tentera bagi mempertahankan kesucian agama Islam di Palestin. Setibanya Usamah dan angkatan tenteranya di Al-Jarf, mereka mendapat berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditimpa sakit. Murid-murid, di atas tu sudah ada jawapan, iaitu pada bulan Safar tahun ke-11 Hijrah. Kita baca lagi. Baginda ditimpa sakit pada penghujung bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, setelah baginda pulang dari menziarahi tanah perkuburan Baqi'. Tanah perkuburan Baqi'. Baginda ditimpa sakit kepala dan demam yang teruk. Di sini sudah ada jawapan. Setelah baginda pulang dari menziarahi tanah perkuburan Baqi'. Okey. Tanah perkuburan Baqi' adalah kawasan kubur-kubur yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Baginda, ini jawapan juga. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditimpa sakit kepala dan demam yang teruk. Okey, murid-murid, kita baca lagi pada nombor 2. Sakit baginda berterusan selama beberapa hari. Apabila keadaan semakin tenat, tenat bermaksud semakin sakit yang teruk, baginda meminta izin daripada para isteri baginda untuk berada di rumah Aisyah binti Abu Bakar. Okey, murid-murid, Nabi Muhammad SAW mempunyai beberapa isteri. Ada Aisyah, ada Hafsah, ada Safiyah, ramai isteri Nabi Muhammad. Jadi setiap isteri Nabi Muhammad ada rumahnya masing-masing. Rumah Hafsah, rumah Aisyah, rumah Safiyah, ada rumahnya masing-masing. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sakit tenat, Nabi Muhammad minta izin dulu dengan isteri-isterinya yang lain untuk berada di rumah Aisyah. Kebetulan Aisyah binti Abu Bakar ialah isteri yang paling muda dari kalangan isteri-isteri Nabi Muhammad yang lain. Baginda dipapah oleh Ali bin Abu Talib dan Al-Fadlu bin Abbas ketika berjalan menuju ke rumah Aisyah. Kita baca bahagian nombor 3. Para sahabat sangat sedih melihat keadaan Rasulullah yang sakit. Baginda tampil berucap di khalayak ramai. Nabi Muhammad SAW datang kepada sahabat-sahabatnya yang ramai untuk berucap dan membayangkan bahawa baginda akan wafat tidak lama lagi. Nabi Muhammad SAW beritahu kepada sahabat-sahabatnya bahawa dia rasa sakit tenat dan rasa seperti ajalnya hampir tiba. Ini adalah jawapannya. Jawapan soalan tadi. Baginda juga
meminta para sahabat daripada golongan muhajirin agar berbuat baik dengan orang-orang Ansar. Muhajirin dan Ansar merupakan penduduk di Madinah. Buka muka surat 165. Kita baca pada bahagian 4. Baca bersama Ustaz. Walaupun baginda sakit, baginda tetap menunaikan solat berjemaah di masjid. Walaupun Nabi Muhammad SAW sakit, Nabi Muhammad tetap solat berjemaah di masjid bersama orang-orang Islam. Nabi Muhammad tidak solat bersendirian, tidak solat seorang-seorang di dalam bilik. Murid-murid, kebetulan rumah Nabi Muhammad sebelah saja dengan Masjid Nabawi. Okey, inilah jawapan dia bagi soalan tadi. Solat berjemaah di masjid. Apabila keadaan Nabi semakin lemah, baginda meminta Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam solat menggantikan baginda. Nabi Muhammad ketika sakit, dia tidak mampu lagi untuk menjadi imam. Dia meminta Abu Bakar untuk menjadi imam, sahabat yang paling rapat dengan Nabi Muhammad SAW. Okey, murid-murid, kita baca di bahagian 5. 12 Rabiul Awal. Murid-murid, ingat, Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tarikh Nabi Muhammad dilahirkan sama dengan tarikh Nabi Muhammad meninggal dunia, iaitu 12 Rabiul Awal. Cuma tahunnya berbeza, iaitu selepas hijrah. Mari kita baca apa yang berlaku pada hari Nabi Muhammad meninggal dunia, iaitu pada tarikh 12 Rabiul Awal. Ketika para sahabat sedang menunaikan solat subuh berjemaah, baginda menyelak tirai pintu rumah Aisyah dan melihat ke arah mereka sambil tersenyum. Lihat, pintu rumah Aisyah bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Selak tirai pintu rumah Aisyah, terus nampak masjid. Perbuatan Nabi disedari oleh orang ramai dan mereka gembira kerana menyangka baginda sudah sihat dan akan menjadi imam. Keadaan baginda semakin tenat. Baginda memanggil anaknya Fatimah, cucu-cucu dan para isteri baginda untuk memberikan pesanan. Jadi murid-murid, ahli keluarga terdekat Nabi Muhammad SAW berada berhampiran dengan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang tenat sakit. Baginda meninggalkan pesanan berulang kali kepada umatnya agar memelihara solat. Pesanan terakhir Nabi Muhammad ialah jaga solat. Solat 5 waktu mesti dilaksanakan. Jangan dilengahkan, jangan tinggal solat, sebab meninggalkan solat 5 waktu dengan sengaja berdosa. Ketika hampir saat kewafatan Nabi SAW, Abdurrahman datang bertemu baginda dengan membawa kayu siwak. Kayu siwak ialah
kayu yang digunakan untuk gosok gigi. Baginda memberikan isyarat kepada Aisyah bahawa baginda hendak bersiwak. Nabi Muhammad sudah tak larat lagi hendak cakap. Jadi Nabi Muhammad beri isyarat pada Aisyah bahawa dia hendak bersiwak, bermaksud hendak menggosok gigi dengan menggunakan kayu siwak. Pada ketika itu baginda berada di pangkuan Aisyah. Sejurus kemudian wafatlah baginda ketika berusia, ketika berumur atau berusia 63 tahun. Ketika Nabi Muhammad berusia 63 tahun, Nabi Muhammad wafat, meninggal dunia. Okey murid-murid, inilah jawapannya. Nabi Muhammad berumur berapa tahun meninggal dunia? 63 tahun. Bila tarikh? Apakah tarikh Nabi Muhammad meninggal dunia? Nun di atas. 12 Rabiul Awal. Okey murid-murid, berdasarkan kisah yang kita baca tadi, kisah ini kita perlu memahami, menghayati untuk memupuk rasa kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid yang dikasihi, apakah yang berlaku setelah Nabi Muhammad meninggal dunia? Apakah reaksi sahabat-sahabat Nabi? Bagaimanakah keadaan mereka apabila mengetahui Nabi Muhammad telah wafat, telah meninggal? Kita sambung pelajaran di minggu hadapan. Tunggu video Ustaz minggu hadapan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.